uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pihak KMP Academy kerana memberi kepercayaan pada saya untuk menyampaikan topik yang sebenarnya topik ini penting dan sebaiknya dapat dikupas oleh mereka yang berkeahlian dalam bidang ini. Jadi saya menerima amanah untuk membentangkan tentang topik dunia akhir zaman ini dengan berat hati sebenarnya, kerana bidang saya adalah bidang tafsir Al-Quran dan bukanlah bidang saya bidang eskatologi ataupun bidang kajian kepada hadis-hadis fitan. Iaitulah begitu banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang akhir zaman ataupun tanda-tanda hari kiamat. Tetapi saya gagahkan diri untuk menerima jemputan ini kerana kesudian urus dia untuk memilih topik akhir zaman itu berpandukan kepada Al-Quran. Jadi hasilnya hari ini kita tidak mengupas topik akhir zaman secara umum, tetapi kita fokus kepada surah Al-Kahfi. Dan Alhamdulillah kebetulan surah ini baru selesai saya kupas di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada setiap hari Jumaat jam 11 suku pagi. Saya mengambil masa seingat saya hampir 6 ke 7 bulan untuk selesaikan 110 ayat daripada surah Al-Kahfi ini. Dan kebetulan yang kedua, surah Al-Kahfi memang diumumkan oleh Nabi SAW sebagai surah yang ada kena-mengena dengan Dajjal. Dan surah itu sendiri, kalaupun tidak Nabi SAW menyebut, surah itu sendiri Allah menyebut cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, iaitulah dalam cerita Zulkarnain. Jadi jelas ya, di dalam surah ini ada pedoman untuk hidup di hujung usia dunia ataupun apa yang disebut sebagai akhir zaman. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir, saudara-saudari yang hadir, saya mohon maaf atas kelewatan dan kesannya saya tidak sempat bertaaruf dan bersilaturahim dengan organizer dan juga tuan-tuan yang hadir. Masa kita sangat singkat pada malam ini, jadi saya rasa tidak boleh bertangguh lagi. Malam ini hanyalah introduction ataupun mukaddimah kepada topik yang bakal kita huraikan dengan lebih panjang lebar lagi dalam seminar satu hari, iaitulah mengenai surah Al-Kahfi. Sebelum saya pergi kepada topik yang kita pilih pada malam ini, sebenarnya menghadap kamera mana ni? Yang tu tengok TV tu. Oh, okey. Yang penting tengok yang ni. Ini pun tanda akhir zaman, kita keliru. So, yang ni. Bila kita mengupas tentang akhir zaman ini, bila kita nak bincang tentang akhir zaman, perbincangan tentang akhir zaman seumpama anda memandu di lebuh raya. Sekurang-kurangnya ada 3 jenis pemandu. Yang pertama, pemandu yang memandu terlalu laju sehingga dia boleh ditimpa kemalangan. Gopoh-gapah dalam pemanduan. Pemandu yang kedua, yang sangat perlahan, seolah-olah dia tidak sedar yang dia sedang berada di lebuh raya. Dan pemandu yang ketiga adalah pemandu yang sangat berhati-hati. Ada waktu dia memandu laju jika telah tiba waktunya. Ada waktu dia memandu perlahan bila itulah keperluan. Pilihan di tangan anda untuk memilih kaedah pemanduan yang mana satu.
Saya berpandangan kita mesti mengelakkan daripada pemanduan yang pertama dan pemanduan yang kedua. Pemanduan yang pertama ini adalah pemandu yang laju, semua perkara yang terjadi di sekelilingnya, dia gopoh-gapah mengaitkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ada perkara yang tidak berkait pun dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara punca pemanduan laju itu berlaku kerana beliau tak ada lesen memandu. Beliau didapati bukan ahli dalam bidang wahyu. Beliau tidak melihat di sebalik teks hadis adanya konteks kepada hadis. Pendek kata, pengajian tentang wahyu tidak ada disiplin dan tidak mendalam. Maka gopoh-gapah mengaitkan sesuatu yang terjadi dengan Nabi kata. Nabi kata, tidak disemak dengan teliti adakah ia benar-benar hadis. Adakah itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengakhiri kenyataannya dengan wallahu a'lam, seolah-olah dia telah menyatakan kebenaran sedangkan masih berlaku perselisihan dan perbezaan pandangan. Namun perbezaan itu seolah-olah dianggap tidak sepatutnya berlaku. Pemanduan yang kedua adalah pemanduan yang perlahan, ya, kerana pemandunya tidak menyedari yang dia sedang berada di lebuh raya. Anda kalau memandu perlahan sangat, anda juga boleh dilanggar daripada belakang. Kalau memandu laju, anda boleh menyebabkan masalah kepada kenderaan lain. Bukan sekadar anda kemalangan, tetapi orang lain juga kemalangan kerana sifat gopoh-gapahmu mengulas segala sesuatu tanpa ilmu. Adapun yang kedua, dia tidak gopoh-gapah mengulas, tetapi langsung tidak ada ulasan. Langsung tidak ada kaitan. Jadilah ayat-ayat Allah itu sekadar bacaan. Tidak dirasai ia seolah-olah baru diturunkan. Dibaca surah Al-Kahfi hanya mahukan ganjaran. Tetapi dia tidak menyedari Al-Quran sedang berbicara tentang waktu sekarang. Sedangkan Al-Quran ini relevan sepanjang zaman. Tetapi dia tak rasa Al-Quran itu sedang memberikan penyelesaian pada waktu sekarang. Sebab dia tidak mahu bergerak. Dia selesa dengan kedudukannya sebagai sekadar membaca Al-Quran. Dia selesa duduk di situ. Sedangkan Al-Quran ini seharusnya menyebabkan anda bergerak ke depan, bergerak ke depan. Anda menjadi lebih baik daripada semalam. Kehidupan anda ada perubahan. Cara anda berfikir ada perubahan. Tetapi beliau kekal memandu dengan perlahan. Dia tidak sedar dia sedang berada di akhir zaman. Mudah-mudahan kita daripada pemandu yang ketiga. Ya. Sebab tadi saya memandu dengan sangat berhati-hati. Sebab kusangkakan dekat kerana duduk di Kajang menuju ke Kajang. Rupanya 38 minit, tidak termasuk tersalah jalan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sentiasalah berhati-hati. Ada waktu kita kena bawa laju. Kerana kalau perlahan anda membawa masalah pada kenderaan yang lain. Ada waktu anda kena perlahankan kenderaan kerana di situ bukan tempat untuk anda membawa dengan laju. Ada waktu kita kena kaitkan ayat itu dengan keadaan semasa. Kerana ayat itu memang berbicara tentang akhir zaman. Hadis Nabi menyokong ayat itu tentang akhir zaman. Tetapi ada perkara, lebih baik kamu kata wallahu a'lam, jangan terlalu cepat membuat kaitan. Kerana nas itu tidak menunjukkan ia dikaitkan, wajar dikaitkan dengan isu semasa yang sedang terjadi. So, sifat berhati-hati sentiasa menjadi jalan paling selamat. Pendek kata, sentiasa bercakap dengan ilmu, dengan data, dengan fakta, dan paling penting, dengan ilmu yang mendalam tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama mukadimah saya. Yang kedua, kita bila bicara tentang akhir zaman, kita punya kecenderungan untuk bersifat ataupun bersikap, ada tak tanda-tanda akhir zaman sedang berlaku di Arab Saudi?
Ada tak tanda-tanda akhir zaman sedang berlaku di Qatar semasa World Cup baru-baru ini? Ada tak tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi di Jordan? Ya, ada orang viral pada saya, Imam Mahdi. Ada tak tanda-tanda akhir zaman berlaku di Malaysia? Kita terlupa nak tanya satu soalan. Ada tak tanda-tanda akhir zaman pada diri kamu? Kalau kita baca surah Al-Kahfi kan, surah ini memang menegur kita satu persatu, tuan-tuan. Satu persatu Allah menegur kita. Artinya apa? Kita jangan terlalu gairah untuk mencari tanda-tanda akhir zaman dengan apa yang berlaku jauh daripada negara ini, jauh daripada negeri ini, jauh daripada diri kita. Kadang yang bercakap tentang akhir zaman, dia adalah sebahagian daripada tanda akhir zaman. Yang bercakap tentang akhir zaman, semoga Allah ampunkan saya kalau saya tersalah bicara, kerana yang bercakap ini juga adalah sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Cara dia bercakap, sumber percakapannya menunjukkan dia membenarkan apa yang Nabi kata tentang akhir zaman. Sebab itu dalam Sahih Bukhari hadis 6167 ada cerita tentang seorang lelaki Badui datang kepada Nabi SAW di Masjid Nabawi. Mata sa'atu qa'imatun ya Rasulullah. Dia masuk Masjid Nabawi, dia bertemu dan berkesempatan menemui Nabi, lalu terus diajukan soalan, wahai Nabi, bilakah agaknya kiamat itu? Aku sangat berkeinginan untuk tahu. Kalau ada tanda-tandanya, sudilah beritahu. Lalu Nabi menjawab dengan jawapan yang mengejutkan. Wailak. Wama a'adatta laha. Sungguh soalan ini tidak sepatutnya diajukan. Wailak. Sikap begini tidak sepatutnya berlaku. Wailak. Sebenarnya, apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat? Nabi jawab soalan dengan soalan. Nabi mengajar kita apa? Kadang kita suka kerana dapat tahu satu lagi tanda akhir zaman, satu lagi tanda akhir zaman. Lalu apa yang berlaku adalah kiamat dah dekat. Kiamat dah dekat. Dajjal di ambang pintu. Ya'juj Ma'juj barangkali sudah menunggu waktu. Tetapi ketika kita sedang berbincang tentang hal itu, kita terlupa perkara yang lebih utama. Wa ma a'adatta laha. Kamu sebenarnya buat apa dari sudut amal saleh? Ada berlaku pertambahan amal, atau yang berlaku adalah pertambahan perdebatan, pertambahan pergeseran dan pergaduhan dengan orang. Maka di sebalik kita mengkaji tentang tanda-tanda akhir zaman, kita kena sentiasa menambah amalan, ya, dan menambah ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Kahfi. Ada soalan saya tengok, ada banyak soalan saya telah tengok datang daripada tuan-puan semua, subhanallah. Sebelum hadir pada malam ini, saya rasa lebih daripada 20 soalan. Banyak soalan yang diajukan. Di antara soalan tersebut adalah, kenapa Allah buat surah Al-Kahfi ini ada cerita akhir zaman? Tak ada surah lain ke Ustaz? Maka jawapan saya adalah sebagaimana saya sebut di awal tadi. Kerana pertama, Nabi sendiri menyebut 10 ayat yang pertama memelihara kamu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan jelas dan terang menyebut 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, sesiapa yang memeliharanya dengan menghafalnya dengan kefahaman, Allah akan memeliharanya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Ad-Dajjal memang antara 10 tanda besar kiamat. Maka pastinya surah ini ada berbicara tentang fitnah Dajjal. 10 ayat yang pertama adalah rumusan surah Al-Kahfi. 10 ayat yang terakhir
adalah rumusan surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir ada persamaan tema dan topik. Tetapi kalau anda pergi lebih jauh daripada ayat 1 hingga ayat 10, anda akan mendapati adanya huraian dan perincian. Iaitulah fitnah Dajjal boleh berlaku dalam 4 bentuk. Kalau 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, barangkali anda masih tidak nampak. Maka sebab itu dalam hadis yang berbeza, sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah memberikan kepadanya cahaya pada hari Jumaat tersebut, hinggalah cahaya itu bertahan hingga ke Jumaat seterusnya. Allah memberikan cahaya kepadanya antara 2 Jumaat. Ini menunjukkan anda akan lebih nampak, ini maksud cahaya. Anda akan lebih nampak jelas bila anda membaca surah Al-Kahfi keseluruhannya. Sebab ada 2 hadis telah saya bacakan pada anda. Yang pertama 10 ayat menyelamatkan daripada Dajjal. Tetapi jangan lupa, ada satu lagi hadis yang sahih. Nabi berkata, man qara'a surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, barang siapa membaca seluruh surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, pada hari Jumaat sebaik-baiknya usahakan membaca 110 ayat, bukan 10 ayat saja. Sebab hadis mengenai 10 ayat pertama, Nabi tidak sebut hari apa. Maka saya sendiri mengamalkan 10 ayat pertama setiap hari. Terpulang kepada tuan-puan. Tetapi sebaiknya pada hari Jumaat lanjutkan lebih daripada 10 ayat pertama, supaya orang Kelantan kata awak nampak, awak nampak molek. Apakah maksud fitnah Dajjal yang Nabi sebut bila baca 10 ayat pertama? Pertama sekali, sebab tu ada soalan juga saya dapati, Ustaz cuba terangkan Ustaz, apa signifikan, apa sebab surah pasal akhir zaman ni ada 4 cerita yang berlaku di 4 zaman berbeza dan 4 tokoh yang berbeza? Kenapa tak buat satu cerita je? Tapi 4 cerita dari zaman berbeza, tokoh berbeza, dan tuan-puan pun maklum insya-Allah. Ya. Pertama, cerita pemuda melarikan diri, menyelamatkan akidah, masuk dalam gua kerana diburu oleh raja yang kafir dan zalim. Yang kedua, cuba sebut pada saya. Cerita pemilik 2 kebun, itu fokus kita pada malam ini. Cerita yang ketiga, Musa mencari tuan gurunya, mencari Nabi Khadir alaihi wassalam. Yang keempat, Zulkarnain. Kenapa Allah susun begitu ceritanya? Kerana inilah cahaya. Maknanya, ini rupa-rupanya apa yang dimaksudkan sebagai peluru berpandu Dajjal sebelum beliau muncul. Sebelum dia muncul, dia tak boleh sebut beliau. Dia kena sebut dia. Sebab dalam bahasa Melayu, beliau ini untuk yang dihormati. Sedangkan Dajjal itu la'natullah. Jadi dia muncul, belum lagi. Barangkali belum muncul. Tetapi tanda-tanda yang disebut fitnah sudah ada. Maka tuan-puan sekalian, cerita pemuda Al-Kahfi, cerita tentang peluru yang pertama daripada Al-Masih Ad-Dajjal, di mana berlakunya fitnah kepada agama ataupun ujian yang berat kepada keberagamaan. Orang keliru bagaimana cara sepatutnya menyembah Allah yang Esa. Sedangkan sepatutnya tidak ada kekeliruan. Sebab agama ini jelas memberitahu Allah itu Esa. Hanya kepadanya kita menyembah dan kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan bukannya sebaliknya meminta pertolongan dengan 7 pemuda Al-Kahfi, ataupun meminta pertolongan
daripada orang-orang saleh, kerana mereka hanyalah asbab. Yang sepatutnya kita minta tolong adalah daripada musabbab. Tetapi kadang perkara yang jelas seperti ini pun boleh jadi keliru. Yang kedua, fitnah harta. Semakin kaya, semakin lupa bahawasanya ia adalah ujian yang berat daripada Tuhan. Setengah orang ada yang merasakan bila dia makin kaya, Tuhan makin sayang pada dia. Inilah sebab kisah kedua dipaparkan. Fitnah harta. Yang ketiga adalah fitnah ilmu. Kerana cerita Nabi Musa adalah cerita orang yang gopoh gapah nak membuat ulasan kepada sesuatu yang terjadi di hadapannya. Seharusnya beliau bertenang sebelum membuat ulasan tentang apa yang Nabi Khadir lakukan. Tetapi baginda Musa alaihi salam tidak bersabar dan terus membuat ulasan. Tidak merendah diri dan menghormati satu perkara, iaitulah ada perkara kamu tidak diberikan ilmu tentangnya. So, jangan ulas. Sepatutnya begitu. Tetapi ini yang boleh berlaku di zaman ilmu teknologi dan chat GPT. Semua perkara mahu diulas. Sedangkan ada perkara, nanti dulu. Jangan berdebat. Serahkan pada Tuhan kerana ia perkara yang ghaib. Yang keempat, selepas fitnah agama, harta dan ilmu adalah fitnah kuasa. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang tidak memimpin umat Islam sebagaimana Zulkarnain pimpin. Kuasa, jawatan, politik dan pengaruh, followers, pengikut, ya, dipergunakan untuk mengaut keuntungan dan bukan sebaliknya bersikap amanah dengan kuasa yang diperolehi, dengan pengaruh yang diperolehi. Jadi ada 4 bentuk fitnah yang merupakan cahaya yang Allah beri dalam surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan, kenapa Rasulullah memilih surah Al-Kahfi sebagai cahaya di akhir zaman? Kerana Nabi sedang memberitahu, awak kena pelihara diri awak daripada 4 peluru berpandu. Tidak semestinya awak telah solat dengan baik, awak telah tahu cara menyembah Allah yang esa, awak mengurus harta dengan baik. Belum tentu. Entah-entah awak masih ada riba, entah-entah awak terbabit dalam rasuah, entah-entah awak belum menunaikan zakat. Alhamdulillah, yang pertama baik. Yang kedua pun baik. Kita infak, kita zakat, kita wakaf. Yang ketiga belum tentu. Kita berdebat dalam perkara yang kita tidak ada ilmu. Kita mengulas perkara yang kita tidak ada ilmu. Kita tidak bersabar sebelum ilmu datang. Kita dah ulas terlebih dahulu. So kita gagal dalam ujian ketiga walaupun kita berjaya dalam 2 ujian pertama. Katakanlah 1, 2, 3 kita lulus, yang keempat belum tentu. Kita beragama dengan baik, kita berharta dengan baik, kita berilmu PhD insya-Allah. Tetapi bila Allah uji dengan 100,000 followers, bila Allah uji dengan followers yang ramai, bila Allah uji ke sana kemari ada orang puji, belum tentu kita berjaya dengan ujian yang berat ini. Sebagaimana telah berjayanya Zulkarnain menghadapi ujian kekuasaan dan pengaruh. Jadi kena 4/4 baru selamat meniti akhir zaman. Selain daripada 4 bentuk fitnah tadi, surah Al-Kahfi juga mengajar kita Islam bermula daripada gua dan akan tersebar ke seluruh dunia. Sebab cerita pertama adalah cerita apa? Pemuda duduk dalam gua bersembunyi sebab Allah perintahkan ke sana. Gua yang sempit. Bukankah Islam juga bermula daripada gua Hira?
Nabi SAW menerima Iqra, menerima wahyu daripada Gua Hira. Tetapi selepas beberapa tahun, Islam tersebar ke serata dunia. Ya? Dan bukankah cerita yang terakhir, cerita yang keempat, cerita siapa? Satu orang saleh menyebarkan Islam dan keadilan ke seluruh dunia. Ketiga, hentian. Terbenam matahari, terbit matahari, dan pergunungan. Bukan sekadar menyebarkan Islam, tetapi menyebarkan kebajikan, keadilan. Jadi, anda perasan tak kenapa Al-Quran, surah Al-Kahfi, Allah susun cerita pertama, sempit tempatnya. Dan cerita terakhir, fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa, ke sana kemari, bebas bergerak. Zulkarnain, ke mana sahaja dia pergi, dia dihormati. Ke mana sahaja dia pergi, tidak ada sesiapa yang menghalang. Kerana itulah perjalanan Islam, insya-Allah. Kenapa saya kena sebut begini? Sebab surah Al-Kahfi, dia menanamkan mood optimis, bukan pesimis. Tuan-tuan tahu apa maksud optimis? Kita kena yakin, walaupun umat Islam ada banyak kelemahan, umat Islam tidak bersatu, bangsa Arab barangkali beberapa negara mendukacitakan, anak-anak muda mendukacitakan, kita barangkali rasa begitu. Tetapi surah Al-Kahfi nak ajar apa? Awak jangan bersikap pesimis. Pesimis ni apa tuan-tuan? Inilah masalah umat Islam, inilah masalah anak-anak muda, kita menyalahkan. Blaming fingers, blaming game. Sedangkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala halakan nas faqad ahlakahum. Barang siapa yang mengatakan telah rosak dan musnah umat ini, dialah yang merosakkan. Sebab apa? He or she didn't give any solution. Just blame. Seolah-olah dia tidak mahu bertanggungjawab. Sedangkan orang yang optimis, dia akan berfikir bagaimana kita nak ubah. Ya, anak-anak muda dengan perangai mereka, generasi yang ada pada waktu ini, generasi yang disebut sebagai pandemic population, generasi yang melekat dengan media sosial, generasi yang tak tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka, generasi yang tak suka bersembang dengan orang, generasi yang ketagih gadget. Kita mungkin rasa sedih dengan apa yang berlaku, tetapi mood roh surah Al-Kahfi adalah do something. Daripada gua yang sempit, do something supaya Islam tersebar. Dan untuk do something, kita kena optimis dan yakin Islam akan menang satu hari nanti. Dan bukannya habislah kita, Ya'juj Ma'juj dah muncul, habislah kita, Dajjal dah muncul, apa nak jadi dengan umat Islam? Ya, ada waktu kita kena muhasabah. Tetapi ada waktu basyiru wala tunaffiru, beri berita gembira. Habis tu, kenapa surah Al-Kahfi berakhir dengan cerita kemenangan Islam di bawah pimpinan Zulkarnain? Habis tu, kenapa lepas surah Al-Kahfi ada surah Maryam, cerita tentang ucapan Nabi Isa semasa bayi, yang beliau akan diberikan keberkatan di seluruh muka bumi, yang mengisyaratkan kepimpinan baginda di akhir zaman. Apa tujuan semua itu? Tujuannya adalah supaya kita kena bekerja, insya-Allah. Allah akan bantu di kemudian hari. Kita kena bekerja, insya-Allah. Allah akan bantu di kemudian hari. Barulah ada perubahan. Instead of blaming game, daripada hanya menyalahkan, ya. Habislah kita, Illuminati merancang itu, secret societies merancang ini. Kita boleh kaji, kita boleh kata itu semua konspirasi, tetapi isunya adalah apa kita buat? Pertahanan apa kita buat? Kita insya-Allah akan belajar dalam seminar satu hari nanti bagaimana Zulkarnain, dia tak mahu penduduk di hentian yang ketiga, habislah kita, Ya'juj Ma'juj akan serang kita. Habislah kita, Ya'juj Ma'juj akan serang kita. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard.
Zulkarnain tak nak mereka berfikir begitu. Do something, bantu saya kita bina tembok. Do something, bina pertahanan. Fa'inuni biquwwah. Dan akhirnya Zulkarnain membuktikan, takut memang takut. Konspirasi kekadang benar-benar konspirasi. Ia adalah fakta. Tetapi, sampai bila kamu nak duduk dalam keadaan takut? Without doing anything. So, takutmu ada waktu dan yang lebih penting, bina pertahanan. Bina tembok. Dan akhirnya kita kena berterima kasih pada penduduk hentian ketiga di pergunungan itu kerana mereka Ya'juj Ma'juj terpenjara. Tak boleh keluar, menyebarkan kerosakan. Kerana mereka telah mematuhi arahan Zulkarnain membina tembok yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menyebarkan kerosakan. Itu cerita dululah. Cerita Zulkarnain membina tembok. Adapun sekarang, wallahu alam. Sebab Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam tentang Ya'juj dan Ma'juj, tembok yang dibina Zulkarnain pada zaman Nabi sudah menghasilkan lubang seperti ini. Artinya sudah ada tanda-tanda ia telah dibebaskan. Wallahu alam. Ataupun benteng itu, tembok itu sudah pecah. Tak apalah, kita bincang nanti, kita kembali ke pemilik dua kebun. Kenapa Ustaz Syari pilih cerita ini? Sebab surah Al-Kahfi, kita telah bersetuju. Setuju ke tidak? Tengok live chat sekejap. Alhamdulillah lah. Ada tanda-tanda setuju tu. Tanda-tanda putus pun banyak juga tu. Putus, admin kat mana ada juga tu. Semoga Allah mudahkan urusan tuan-puan untuk mendengar live pada malam ini. Baik. Kalau kita dah setuju surah Al-Kahfi memang ada cerita akhir zaman, maka pemilik dua kebun juga pasti berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Bukan di negara mana, bukan pada tokoh-tokoh tertentu, tetapi pada diri kita sendiri. Tuan-tuan, ayuh bersama dengan saya surah Al-Kahfi daripada ayat 33 hingga ayat 44. Sikit je, tak banyak pun, insya-Allah. Dalam saki baki masa sejam 10 minit ini, ya, izinkan saya berkongsi dengan tuan-puan. Sekurang-kurangnya ada 5 tanda akhir zaman boleh berada pada diri kita. Hasil daripada teguran Allah Ta'ala buat kepada kita dalam cerita pemilik dua kebun. Kita kena ingat, apa-apa cerita di dalam Al-Quran, ini konsep yang asas. Apa-apa cerita di dalam Al-Quran, cerita pemuda Al-Kahfi, cerita pemilik dua kebun, cerita Musa, cerita Zulkarnain, semua cerita ini adalah bertujuan ibrah. Ibrah. Tahukah anda apa itu ibrah? Latifah Harun, An Hamzah, Syai Marini Syariman, Saniah Musa, Batu Selembat. Subhanallah. Alam Habsah Mahmud. Ya, Ita Januri, terima kasih. Elakkan 4 peluru berpandu. Okey. Kat mana dah saya? Kat mana dah? Masa Ibrah. Ibrah berasal, kita tahulah Ibrah maksudnya apa, pengajaran kan? Tetapi, ya, 4 tahun belajar bahasa Arab di Sarjana Muda, saya dilatih untuk belik komus, lisanul Arab dan pelbagai sekali. Kita kena nampak ada yang lebih dari sekadar terjemahan pengajaran. Tapi saya nak sebut dengan simple sahaja. Ibrah adalah bermaksud kaitan. Anda ada kaitan dengan cerita itu. Sebab ibrah berasal daripada kalimah abara. Abara artinya menyeberang. Anda telah mampu menyeberang ke suatu tempat. So, bila anda dapat menyeberang,
artinya anda telah ada kaitan dengan tempat tersebut. Sebagai contoh, anda menyeberang sungai, anda menyeberang ataupun melintas jalan, anda nak menuju ke pejabat, anda nak menuju ke kedai. Kenapa anda mesti pergi ke kedai? Kenapa anda mesti pergi ke pejabat? Sebab pejabat itu ada kaitan dengan kehidupan anda, sumber pendapatan anda. Kenapa kena pergi ke kedai? Dia ada kaitan dengan anda. So, perbuatan menyeberang jalan, perbuatan melintas jalan, ia disebut abarah. So, kisah Quran, awak ada kaitan dengan kisah tersebut. So, semudah itu huraian saya insya-Allah pada menyatakan kisah Al-Quran, kisah kehidupan. Hashtag benda tu Kisah Al-Quran, kisah kehidupan. Bukan kisah sejarah. Al-Quran, apabila Allah bercerita tentang sesuatu daripada masa lampau, kita kena ingat, yang cerita ni bukan makhluk. Yang cerita ni bukan sejarawan. Yang cerita ni Tuhan pencipta kita. So, tolong ingat apa jua cerita anda lalu, cerita pemuda Al-Kahfi, 7 pemuda yang berkata-kata di hadapan Daqyanus dengan penuh berani, bersatu hati mereka dan akhirnya melarikan diri. Okey, kisah Nabi Musa cari Nabi Khadir bawa anak muridnya, dan kisah Zulkarnain pergi ke tempat terbenam terbit matahari. Anda kena ingat, siapa yang cerita ni? Yang cerita ni adalah pencipta aku. Kita kata macam tu. Maka takkanlah Allah yang menurunkan cerita yang tak ada kaitan dengan apa yang dia cipta. Iaitulah aku. Maha suci Allah daripada kelemahan mengaitkan. Maha suci Allah. Sebab tu anda akan perasan surah Al-Kahfi tidak menyebutkan anda dengan nama, tempat, tarikh. Nama, tempat, tarikh. Kita ambil contoh cerita yang pertama. Ada Allah sebut nama-nama pemuda Al-Kahfi? Tidak ada. Walaupun 20 tahun lepas saya hafal. Maximilianus, Tamliha, Zunuwanus, Kathifith, Tanunas. Lagi 2 tak ingat. Dikatakan kalau hafal boleh halau anjing kalau anjing kejar kita. Tetapi Quran tidak sebut nama-nama itu. Yang kedua, ada Quran sebut di mana gua pemuda Al-Kahfi bersembunyi? Tidak. Sejarawan berbeza pandangan. Di Jordan ada, di Ephesus Turki ada. Kenapa Quran tidak sebut sahaja selesai masalah? Sebenarnya itu bukan masalah. Itu tidak sepatutnya dilihat masalah. Dan yang ketiga, ada Quran sebut pemuda Al-Kahfi hidup pada zaman Nabi mana? Kita pun tak tahu. Kita tengok kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa mencari Nabi Khadir. Ada Allah sebut nama Nabi Khadir. Quran tak sebut nama Nabi Khadir dalam cerita Musa mencari tok guru. Hadis sahih Bukhari yang menyebut Khadir sallallahu alaihi wasallam yang sebut nama dia Khadir kerana ada keperluan. Ada Allah sebut nama pemuda yang teman Nabi Musa? Tak sebut. Ada Allah sebut di mana pertemuan dua lautan yang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, juga kita tidak tahu. Janganlah kerana Allah sebut Majma'al Bahrain anda pun mengatakan ia di Bahrain. Tak. Ini menunjukkan kita jahil bahasa Arab. Bahrain, 2 laut bertaut. Laut Masin, Laut Masam. Laut Masin, Laut Masam. Laut Masin dengan laut. Laut Manis, Laut Masin dengan Laut Tawar. Dan ada tak, sebab ada soalan tanya, bagus soalan tersebut. Ustaz, boleh bagi tahu tak cerita Nabi Musa, Nabi Khidir ni berlaku sebelum Firaun mati atau selepas Firaun mati? Susah nak jawab soalan tu sebenarnya, sebab dalam surah Al-Kahfi cerita Nabi Musa kita tidak diberitahu tarikh kejadian. Adakah selepas Firaun mati ataupun selepas Firaun mati? Kita ambil contoh yang ketiga, cerita Zulkarnain. Adakah Zulkarnain itu nama? Jawabnya tidak. Zulkarnain gelaran. Pemilik Qarna. Pemilik 2 Qarna, bukan Corona. Ni sikit-sikit Zulkarnain, Corona tuan-tuan. Ada dalam surah Al-Kahfi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jahil bahasa Arab. Qarna artinya tanduk. Pemilik 2 tanduk yang merujuk kepada gelaran pemerintah-pemerintah agung. Kerana gelaran pemilik 2 tanduk adalah pemilik 2 empire gergasi. Menyatukan 2 empire gergasi. Tetapi kita tidak diberitahu empire mana, Romawi, Parsi ke, Rom Timur, Rom Barat ke, kita tak tahu.
Sebab Zulkarnain adalah gelaran. Allah tak sebut dia adalah Cyrus the Great. Allah tak sebut dia adalah Alexander the Great. Wallahu a'lam. Dan di mana pergunungan yang Ya'juj Ma'juj nak menyerang? Di mana duduk tempat tembok Ya'juj Ma'juj? Kita tidak diberitahu. Dan bila sebenarnya Zulkarnain ini, dia zaman Nabi mana? Dia zaman siapa pun kita tak tahu. Jadi kenapa tidak disebutkan anda dengan maklumat-maklumat yang bernama sejarah? Sebab sejarah kalau anda mengenepikan 3 benda ni memang fail exam. Setuju? Anda tak mementingkan nama, tak penting siapa yang bunuh J.W.W. Birch. Yang penting ada orang bunuh dia. Memang fail exam. Sebab exam akan tanya siapa bunuh dia. Mak Kilaukah A, Datuk Bahman B, Dul Said C, Abdul Rahman Limbong D. Jawapan anda? Oh, tak penting. Kita buat E, pengajaran yang penting. Memang fail lah. Sebab sejarah menitik beratkan tarikh, menitik beratkan lokasi. Tetapi Quran bukan sejarah. Quran menceritakan ibrah. Ibrah apa dia? Saya ada kaitan dalam cerita tu. So, awak tak nampak kaitan cerita tu dengan awak. Sebenarnya, Allah yang menceritakan sendiri cerita itu kepada kamu. Kerana dia menciptakan kamu. Dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu apa yang menyebabkan kamu tidak bahagia. Maka kembalilah pada cerita itu. Engkau akan beroleh kekuatan. Cerita pemilik 2 kebun. Sekurang-kurangnya ada 5 pengajaran ataupun ada 5 perkara kita nak belajar. Yang kelima-kelima ini memang berkaitan dengan akhir zaman. Apakah 5 tersebut? Dah bersedia semua? Baru nak masuk topik ni. Selepas 1 jam. Boleh Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kiltal jannataini atat ukulaha. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathala ar-rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Berilah perumpamaan kepada mereka wahai Nabi. Beri perumpamaan ini, beritahu cerita ini wahai Nabi kepada Quraisy tentang 2 lelaki. Yang satu orang itu pemilik 2 kebun gergasi. So satu orang pemilik 2 kebun, yang satu orang lagi kawan baik dia. Kawan baik dia. Sekarang Allah zoom terlebih dahulu kepada lelaki pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun maknanya apa? Dia bukan memiliki 1 kebun. Kekayaan dia luar biasa. Ini makna 2 kebun. Secara tafsirnya memang dia ada 2 kebun. Artinya apa? Kalau 1 kebun tidak berfungsi pada 1 musim, dia ada 1 kebun berfungsi pada musim itu. Contoh ya, kebun ini adalah kebun tamar. Dia berfungsi pada musim panas. Tapi musim sejuk, macam mana pendapatan dia? Sebab buah tamar tidak ada. Dia ada kebun yang kedua untuk backup. So, pemilik 2 kebun bermaksud pendapatannya sentiasa masyuk. Dia sentiasa ada sumber income. Sentiasa masyuk ini bukan pendapatan bulanan, tuan-tuan. Ini gaji harian. Masuk setiap hari. Allah menceritakan bagaimana dia mempunyai 2 kebun. Kalau tadi anda masih ingat, Zulkarnain bermaksud pemilik 2 empire. So, ia bermaksud pemerintah yang luar biasa. Dia punya empire size. Tapi sekarang bukan pemilik 2 empire. Ini pemilik 2 kebun. Ia menunjukkan sangat kaya. Dia punyai kebun 2. Yang kedua-dua kebun ini adalah kebun anggur. Dan dia membina tembok
supaya tidak diganggu oleh angin yang kuat yang boleh memusnahkan pohon-pohon anggurnya, lalu dia pagar bukan dengan pagar besi, bukan dengan pagar kayu, dia pagar pun dengan pokok tamar. Pagar tu pun sumber pendapatan. Dan dijadikan antara pohon-pohon anggur dengan pohon-pohon tamar sebagai pagar, antara keduanya adanya tanam-tanaman seperti cili, kubis, sayur-sayuran yang seumpama dengannya. Kesimpulannya apa ayat 32? Tak ada satu inci muka bumi dia melainkan aku, kata Allah, bagi rezeki, hatta pagar dia pun memberikan kepadanya sumber pendapatan, tamar. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Begitulah perjalanan dua kebun itu, sentiasa menatijahkan buah-buahan dan tidak pernah ada kekurangan walau sedikit. Maksudnya apa? Tak ada langsung buah yang rosak. Tak ada langsung buah yang tidak dipetik. Dan air terus menerus mengalir, air sungai terus menerus mengalir. Jadi kesimpulan dua ayat ini, sains pertanian luar biasa. Lelaki ini menguasai sains pertanian. Dia tahu bagaimana memakmurkan tanah. Dia tahu serba-serbi tentang pertanian yang boleh menghasilkan kekayaan. Dia tahu macam mana selok-belok untuk tanah subur dan menghasilkan buah-buahan yang masak ranum. Maka sebenarnya kita berada pada zaman sains adalah segala-galanya sekarang. Apa maksudnya? Anda akan mendapati mudah. Lihat sahaja ChatGPT. Saya audio sahaja, voicekan sahaja, ya. What is KMP Academy? ChatGPT bagi jawapan. Dah tak payah susah-susah dah Google. Dia akan translatekan soalan saya dengan English yang lebih baik dan membekalkan jawapannya agak memuaskan hati. So kita akan beroleh jawapan dengan pantas. Sebab memandu tuan-tuan. Anda mana boleh type. Anda kena voice. Dan English anda kena betul. So AI, Artificial Intelligence, robot itu bantu anda untuk Englishkan dengan betul soalan, dan dia bukan bawa anda ke website-website tertentu, dia merumuskan website itu. So, mudahnya. Alhamdulillah. Itu ucapan mukmin. Tetapi belum tentu ucapan itu daripada hati. Inilah cerita di mana mudahnya saya dapat. Apa jua situasi saya, sentiasa diberikan kemudahan. Buah itu dapat, buah ini dapat. Ini zaman semua perkara dapat grab dengan mudah. Anda nak beli apa? Tekan apa? Takkan tekan ChatGPT. Anda nak beli barang-barang, beg tangan, nak beli iPhone, Apple Watch. Anda tekan apa? Macam tak biasa je. Ke memang pergi pasar raya lah. Kena pergi. Tak, ini kalau nak beli makanan, sanggup beratur panjang di restoran. Tak, ini zaman Grab Food. Tekan Grab Food. Ya. Dan kalau anda tak nak pergi pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur, Shopee. Search Paradigma Ibrah. Cari buku Syahri Abdul Rahman. Oh, saya tak nak beratur panjang sesak-sesak. So, perkhidmatan yang terbaik anda akan bagi 5 bintang, anda bagi apa dipanggil upah 3-4 ringgit, anda akan bagi berdasarkan kepantasan. Siapa lambat,
dia akan tumbang di zaman ini. Siapa servisnya lambat, dia akan kalah dalam persaingan ini. Sebab tu Google tengah duk fikir macam mana nak lawan ChatGPT ni. Ya? Facebook sedang berfikir macam mana nak lawan TikTok. Sebab ini zaman semua perkara dapat dengan cepat dan mudah. Begitulah kisah pada ayat 32 dan 33, ia menceritakan bagaimana Allah memudahkan si pemilik dua kebun. Tetapi ini masalahnya. Berada di zaman sains dan teknologi itu bukan masalah. Duduk di zaman Grab, duduk di zaman Chat GPT, duduk di zaman sains berkembang, itu bukan masalah. Yang jadi masalah, how you respond for that? Ini yang jadi masalah. Mari kita lihat respon pemilik dua kebun. Bila Allah mudahkan semua perkara kepada dia, wa kana lahu thamar, dan dia mempunyai pelaburan. Thamar ini tafsirannya buah-buahan, tetapi ia tidak sama dengan kalimah zar'a. Zar'a juga adalah tanam-tanaman yang boleh ada maksud buah-buahan. So, thamarun ini juga bermaksud pelaburan jangka panjang. Wa kana lahu thamar. Artinya apa? Dia ada sesuatu yang dia boleh dapat dengan cepat, iaitulah buah-buahan. Dia boleh ambil masuk dalam mulut terus, buah anggur. Dia boleh beri pada sanak saudaranya segera. Tetapi dia juga ada pelaburan jangka panjang. Dia tak boleh petik sekarang, dia akan petik di hari tua contohnya. Dia akan petik lagi 10 tahun investmentnya itu. So, nak katanya lelaki ini dia ada pendapatan short term, dia ada pendapatan long term. Allah beri pada dia kedua-duanya sekali. Faqala li sahibihi, ini mula jadi masalah. So, bila didatangi oleh lelaki yang kedua, ingat lagi lelaki yang kedua tadi siapa? Bukan orang lain, kawan baik dia. Kenapa Allah sebut sahib? Sebab apa yang akan berlaku sekejap lagi adalah suasana sembang sahaja. Kedai kopi. Kawan, kita tak ceramah pada dia. Saya hanya ceramah pada orang yang saya tidak berkawan. Mereka tetamu. Saya terima jemputan. Tuan-puan, bukan dalam definisi sahabat saya. Sebab sahabat artinya rapat, selalu bersama, susah senang. Sebagaimana saya bukan sahabat tuan-tuan. Kita hanya barangkali saudara, ya, di dalam Islam. Tetapi sahib menunjukkan aku kenal kau, kita sama-sama sekolah. Artinya diorang sembang. Anda tak akan pergi Starbucks sembang panjang lebar kalau bukan dengan kawan-kawan. So, ini suasana bukan di Starbucks lah maksud saya. Tetapi, biasa aku nak sembang dengan kau ni. Wa huwa yuhawiruhu. Maknanya, ucapan yang tidak dianggap besar. Not big deal. Just nak sembang je. Maknanya si pengucap, dia bukan macam ceramah-ceramah ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak ceramah, macam saya sekarang tengah ceramah, ini bukan yuhawiruhu. Ini bukan sembang. Sebab saya kena memilih, hati-hati pilih perkataan. Sebab akan ada yang mencatat nota. Akan ada yang viralkan ilmu yang dia dapat pada hari ini. Saya kena bertanggungjawab dengan apa yang saya sebut. So, saya kena berhati-hati pilih perkataan. Tetapi hiwar, wahuwa yuhawiruhu, dia tak kisah perkataan apa dia nak cakap. Sebab ini kawan dia pun. Just lepaskan saja aku nak cakap apa. Macam kita sembang dengan isteri kita, kita sembang dengan anak-anak kita, takkan kita ceramah pada dia orang. Assalamualaikum, isteriku. Ittaqullah. Bertakwa, mana ada. Kita akan sembang. Makna sembang adalah anda tak tengok sangat apa anda cakap. Anda tak perhati sangat apa anda cakap. Just, abang nak cakap je. Just, ayang nak cakap macam ni je. Just nak cakap. So, kita tak sedar apa yang sedang keluar daripada mulut kita berbanding ceramah. Kita tak sedar perkataan kita. Ana aktharu minka malan wa azzu nafara. Kau tak nampak? Aku punya
income. Kau nampak tak? Aku punya followers. Aku punya pekerja. Macam. Aku menangkan kali ini. Sembang. Tetapi jadi ayat Quran. Sebab tu saya kata tanda akhir zaman bukan duduk kat Jordan sahaja, bukan duduk kat Arab Saudi. Kita bila cakap benda ni, kita jadi tanda akhir zaman. Surah ni memang surah mengenai tanda akhir zaman boleh ada pada engkau. Kadang dia bukan bentuk ucapan. Ini juga sembang. Dia bukan bersifat ucapan. Dia adalah perasaan dalam hati. Aku punya followers ramai hari ni. Aku punya harta ada pertambahan hari ni. Yes. Lintasan dalam hati, ya, dengan niat mahu melihat orang yang selama ini kaya, anda mengatasinya, ataupun anda mula merasakan saya ada kelebihan kali ini berbanding orang lain. Ini peluang terbaik saya untuk memperolehi seramai mungkin pengikut untuk menunjukkan kelebihan dan keutamaan saya berbanding orang lain. Engkau nak apa sebenarnya dalam hidup? Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Ini yang pertama daripada 5 tanda akhir zaman. Anda hidup di zaman sains, tetapi anda jadi orang yang sombong. Saya ulang, ini pengajaran 1 daripada 5. Hidup di zaman saintifik, tetapi jadi sombong. Sepatutnya bila maklumat di hujung jari, bila ilmu mudah diperolehi, semua jadi ulama lah sepatutnya. Bila ilmu di hujung jari, Chat GPT, semuanya jadi mudah. Tetapi surah Al-Kahfi mengajar kita, tak semestinya. Seseorang yang tahu sains pertanian, dia juga orang yang sombong. Kepada kawan dia sendiri, dia boleh cakap macam tu. Yang kedua, saya tanggal boleh? Sakit. Boleh? So, okay ke dia efek? Kalau di efek begitu, saya pakai balik. Cuma 2-3 minit saya keluarkan sekejap. Yang kedua, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Selepas lelaki tu bersembang, kau tak nampak aku punya followers hari ni? Nafara. Kau tak nampak aku punya pendapatan hari ni? Aku menang hari ni. Dan ini sudah hari keberapa aku menangkan. Anda cuba letakkan diri anda di tempat lelaki yang kedua yang menjadi sahabatnya itu. Apa agaknya perasaannya bila dikatakan begitu? Tuan-tuan, boleh tak berlaku saya lebih banyak harta daripada awak-awak. Saya lebih ramai tentera, pengikut daripada awak-awak, tanpa ucapan. Boleh tak berlaku seseorang beritahu dunia yang dia lebih kaya dan lebih berpengaruh tanpa ucapan? Beritahu saya, apa tujuan Instagram? Saya tak tinggalkan Instagram, saya masuk dalam Instagram. Cuma kita kena berhati-hati memandu. Kita nak publish apa? Fikir 2-3 kali. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan tinggal testing. Jangan tinggal Instagram. Sebab Instagram lubuk pahala untuk saya. Terus terang saya kata beberapa daurah tafsir saya buat, yang majoriti daftar daripada Instagram. Alhamdulillah. Tetapi bila kita nak guna Instagram untuk menunjukkan satu gambar yang boleh menyakitkan hati, ayat dan caption menyakitkan hati, orang yang belum dikurniakan Allah rezeki berkenaan, perhatikanlah semula apa tujuan kamu masuk ke dalam media sosial tersebut. Bimbang penyakit sombong dan bongkak ataupun penyakit korun ada pada kamu. Masuklah ke dalam Instagram dengan bismillah. Akui apa yang ada pada kamu daripada Allah. Okey, tuan-tuan.
Kongsikan kegembiraan anda, ya. Anda berada di tempat tertentu, anda bersama seseorang tertentu, kerana ia adalah tempat kita berkongsi kegembiraan, tetapi tukar nada daripada berlagak kepada menyebarkan kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sentiasa beri semangat pada orang miskin yang melihat kita punya gambar. Beri semangat kepada orang yang belum dapat nikmat rumah, nikmat kereta. Kalau kita nak tunjuk gambar, kita dapat rumah baru. Kalau kita nak tunjuk gambar, kita dapat kereta baru. Kalau kita nak tunjuk gambar, kita dapat anugerah tertentu. Silakan. Tetapi semak hatimu terlebih dahulu. Adakah kamu bertujuan ana aktsaru minka malan wa azu nafara, ataupun hadza rahmatum mir rabbi? So pilih antara dua dan bismillah. Jadi kalau anda nak update apa-apa di Instagram, hendaklah dengan niat ini adalah anugerah Tuhan untuk tidak berputus asa. Maka sesiapa tidak berputus asa, Allah akan bermurah hati anugerahkan perkara yang sama. Kembalikan pada Tuhan puji-pujian. Jangan suruh orang puji anda. Jangan suruh orang sembah anda. Jangan duduk ketagih like dan share. Jangan hidup untuk itu. Yang kedua, lelaki yang sama, Allah menceritakan bila dia masuk ke pejabat, dia masuk ke kebun, dia masuk ke kebun. Tetapi anda yang duduk di tempat lelaki yang kedua ni, perasaannya terguris dan terluka, betul? Perasaannya disebut pada waktu ini tersakiti. Tetapi dia tidak cakap. Al-Quran mendiamkan apa-apa ucapan daripada beliau. Kalau tuan-tuan tengok ayat 34 dan ayat 35, lelaki sahabat kepada pemilik dua kebun didn't respond anything. Dia tidak cakap apa-apa. Dia bersabar kerana yang dihina adalah dia, bukan Tuhannya. Tetapi kejap lagi, bila yang dihina adalah Tuhannya ataupun ajaran daripada nabinya, dia bersuara. Ini juga sikap yang mesti diambil yang kedua di akhir zaman. Pertama sekali saya sebut tadi, ya, jauhi sombong di zaman sains. Yang kedua, bersuara menegur bila hak Allah dan hak Rasul diceroboh. Ia lebih utama daripada hak diri kamu. Okey. Lelaki ini dihina oleh pemilik dua kebun, tetapi dia tidak respon apa-apa. Sebab Allah tidak sebut dia respon apa-apa. Ya Allah sebut lelaki pemilik dua kebun masuk ke kebun. Artinya sahabatnya itu bersabar, terluka hatinya, tetapi dia tidak update Facebook ataupun media sosial yang dia sangat terluka dengan ucapan ini. It's okay lah. Tak apalah kamu buat ucapan macam tu, aku akan sabar, aku pendam, aku akan tahan. Tetapi sekejap lagi, bila lelaki ini mula menghina ajaran agama, mula bercakap sesuatu tidak berasaskan ilmu yang sebenar, dia bersuara. How dare you? Macam tu seolah-olahnya. Boleh awak cakap begitu? Tadi dia duduk diam. Kenapa dia duduk diam? Sebab dia yang dihina. Aku kena hina tak apa bro. It's okay. Aku senyap 2-3 hari lepas kau hina aku. Tapi sekarang kau ucap apa ni? Depan public. Aku tak boleh duduk diam sebab bukan hak aku diceroboh. Hak Allah dan Rasulnya diceroboh. Ucapan kamu ajaran sesat. Jadi ini ciri yang kedua kena ada pada tuan-tuan di akhir zaman. Benda salah, kena kata salah bila bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kena bersuara, tidak boleh duduk diam. Jadi apa ucapan yang disebut sebagai ajaran sesat ini? Okey, kita tengok ayat ni. Bila lelaki tu masuk ke kebun dan for sure kawan dia follow sama-sama, itu makna kawan. Lelaki ini disebut ma adhunnu an tabida hadhihi abada.
Aku mengira, aku yakin dan percaya apa yang ada sekarang daripada kebun-kebun yang ada ini, ia akan kekal selamanya. Kadang ini bukan ucapan di mulut, tetapi perasaan dalam hati. Apa dia? Apa maksud ucapan ini? Apa maksud kepercayaan ini? Ia bermaksud anda akan bahagia dengan material untuk satu masa yang lama. Kebahagiaan anda datang daripada material. Sebab ayat 35, lelaki ini kata kemewahannya, kekayaannya akan kekal memberikan kepadanya bahagia. Tidak ada apa-apa akan terjadi kepada harta kebendaannya. Maknanya aku akan terus menerus bahagia dengan rumah 3, 4, 5 tingkat ini. Aku akan terus menerus bahagia dengan 2, 3 biji kereta ini. Aku akan terus menerus bahagia dengan 200, 300, 2, 3 ribu pegawai-pegawai, orang-orang di bawah aku. Aku akan terus selama-lamanya bahagia. Tidak ada kuasa yang boleh menghancurkan kebahagiaan ini. Amboi, ucapan. Sejak bila makhluk-makhluk ini boleh memberimu bahagia? Ini ucapan melampau. Bahagia tidak datang daripada material. Kerana sekelip mata yang kau tak nampak dan kau buta, sekelip mata Tuhan boleh tarik rumah bertingkat-tingkat, anak beranak pinak, kenderaan dan segala akaun bank kamu. Sekelip mata ia boleh dihilangkan Tuhan dan kamu tidak percaya ada kuasa boleh mengatasi kamu. Ucapan yang pertama itu. Ni lelaki ni duduk dengar ni. Siapa lelaki ni? Kawan duduk dengar ni. OMG dalam hatinya. Allahu Akbar. Ucapan kedua yang menyebabkan dia bersuara. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Mati lambat lagi. Kekayaan aku, kesihatan aku, followers aku menandakan mati aku lambat lagi. Na'udzubillah daripada kepercayaan seperti ini. Dia tak perlu diucapkan, dia boleh ada dalam fikiran kita. Bila kita sentiasa sihat, pergi gym, sentiasa bersukan, tubuh kita disahkan tidak ada penyakit, harta kita penuh dengan aset dan pelaburan, anak kita ramai, rumah kita banyak, followers kita ramai. Apa boleh berlaku dalam fikiran? Tak sebut di mulut, dalam fikiran. Mati lambat lagi. Sebab ini semua adalah faktor-faktor untuk hidup lebih lama. Sejak bila sihat tubuh menandakan malaikat maut tak datang? Sejak bila harta banyak menandakan malaikat maut tak berani datang? Sejak bila anak ramai dan followers ramai menandakan malakul maut tak berani nak datang? Siapa ajar macam tu? Ini ucapan ajaran sesat. Yang kedua, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau berlaku kiamat pun, kalau aku mati sekalipun, aku akan dapat yang lebih baik daripada kekayaan di dunia ini. Aku akan dapat syurga yang lebih baik daripada syurga sekarang. Maksudnya apa? Dia merasakan Tuhan sayang pada dia. Makin aku kaya, tanda Tuhan sayang. Siapa ajar kamu begitu? Siapa ajar makin kaya tanda Tuhan sayang? Ada orang makin kaya, tanda Tuhan murka. Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi kaya, dia dalam bahaya. Dia panggil istidraj. Nak kaya, ambil kaya. Nak kaya lagi, bagi kaya. Tidak semestinya makin kaya tanda Tuhan sayang. Makin kaya tanda makin berat ujian. Itu yang sepatutnya dalam fikiran. Bukannya kita rasa kalau mati pun kerana Allah sayang saya, dia akan bagi saya lebih hebat daripada kekayaan dunia. So ini ucapan ajaran sesat yang kedua.
ucapan yang tidak sepatutnya dilafazkan. Oh, engkau rasa engkau akan dapat syurga dengan sikap engkau sombong dengan aku dan tidak memperuntukkan sebahagian hartamu kepada fakir miskin. Oh, dengan sikap macam ni kau akan dapat syurga. Engkau dah dapat jaminan masuk syurga. Siapa yang ajar engkau yang kau confirm masuk syurga ni? So ucapan ini menyebabkan dia bersuara, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta. So ini ciri yang kedua kena ada pada kita, bersuara apabila hak Allah dan Rasulnya diceroboh ataupun berlakunya ajaran bertentangan dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Berlakunya sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, yang kedua ini saya namakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga perkara yang memberikan kelebihan kepada mukmin di akhir zaman. Mereka yang menegur kawannya yang menyebut perkara yang salah. Umpamanya pemilik dua kebun buat status, saya akan bahagia, dia tak sebut pun insya-Allah. Dan Allah sayang saya. Dua statement. Kawan dia pun komen, jangan cakap macam tu, kena sebut insya-Allah. Dan kena kata ini ujian, bukan tanda Allah sayang. Memang kena makilah oleh dia punya penyokong-penyokong tega dia. Harga yang mesti dibayar oleh lelaki ini. Tetapi itu harga amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ucapan lelaki ini menyebut pertama kalimah kufur, yang kedua kalimah syirik. Ini antara tanda akhir zaman yang tuan-tuan kena beri perhatian. Kufur dan syirik bukan hanya menyembah berhala. Kufur dan syirik boleh berlaku pada umat Muslim apabila mereka menyembah harta dan hawa nafsu. Okey, mari saya huraikan. Lelaki ini menegur kawannya, kamu telah kufur. Ini satu judgement yang berat sebenarnya. Tetapi sebenarnya dia bukan judge. Dia tanya soalan. Istifham. Akafarta? Saya nak tanya kamu lah. Nak sembang engkau. Engkau memang sedang kufur ke? Dengan yang menciptakan kau daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian membentuk engkau jadi lelaki yang sempurna? Jawab soalan aku. Sebab lelaki ini sedang melihat tanda-tanda kufur. Sedangkan pemilik dua kebun tidak ada pun sebarang kenyataan dalam cerita ini beliau menyembah asnam, menyembah berhala, tak ada. Tetapi lelaki yang menegur ini mengatakan ciri-ciri hidup kamu ini ciri-ciri kufur. Tuan-tuan, saya nak tanya, apa ada antara dua mata Dajjal? Dan Nabi kata orang mukmin nampak, orang tidak mukmin tak nampak. Sangat dalam bahasa Nabi SAW. Antara dua bulu kening Dajjal ada kaf, fa, ra. Mukmin akan nampak, tidak mukmin tak akan nampak. Artinya apa? Dengan iman anda akan selamat daripada agenda kekufuran Dajjal. Kalau sekadar Muslim tapi tidak mukmin, kita boleh berlaku terkena fitnah Dajjal, kufur. Apa antara ciri kufur? Kufur dia berasal daripada kalimah kafara, tutup mulut daripada nisbahkan kepada Allah. Lelaki ni dia masuk ke pejabat,
stafnya memujanya, memujinya, dia tidak kembalikan pada Allah. Dia merasakan saya memang layak kepada puji-pujian ini. Masuk ke kebun, pekerja-pekerja puji beliau. Itu zaman dulu. Tapi sekarang orang like status kita. Beribu-ribu, apa perasaan anda? Ini kelebihan saya kena buat banyak lagi. Kamu lupa siapa yang memberikan kelebihan itu kepada kamu? Bila kita tidak sebut di mulut, menghubungkan kelebihan kita kepada Allah, itu antara ciri kufur. Na'udzubillah. Dan lelaki ini kata, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Aku mengakui bahawasanya Allah jualah yang memberi, dan aku tidak syirik. Artinya apa? Dia sedang menegur kawannya ini bahawasanya walaupun dia tidak menyembah berhala, dia sedang ada tanda-tanda syirik. Tuan-tuan tahu apa itu syirik? Mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan. Dan sekarang siapa Tuhan selain daripada Allah dalam pemilik dua kebun? Hawa nafsu. Ratamani takhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi nombor 3, antara ciri akhir zaman adalah dia Muslim, solat, zakat, haji, tetapi ucapannya ada fitnah dajjal, ada unsur kufur, ada penyembahan syirik kepada hawa nafsu. Na'udzubillah. Okey, boleh ulang balik nombor 1 apa dia? Kita belajar, jangan tengok nota, just keyword sahaja, iaitulah sains. Kita berada di zaman itu. Jangan sombong. Yang kedua apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Kena berani tegur ucapan yang salah. Ya. Nasihat ulama kena dengar. Ini pun antara ciri-ciri akhir zaman. Amar ma'ruf nahi munkar akan dihalang. Ulama-ulama akan ditangkap apabila mereka menyuarakan kebenaran. Dan yang ketiga apa dia? Ciri-ciri akhir zaman, syirik dan kufur boleh berlaku kepada orang semayang, orang lafaz syahadah, kerana mereka tidak mengamalkan Islam sepenuhnya. Na'udzubillah. Sebab tu solat kena ada penghayatan, zakat kena ada penghayatan. Yang keempat, keyword nombor 4, musibah. Perasan kan, musibah makin banyak berlaku. Gempa bumi di sana sini, itu tidak termasuk lagi musibah yang tak nampak. Gempa bumi ni nampak, tapi tuan-tuan tahu apa musibah tak nampak? Orang sakit kat sini. Itu pun musibah yang makin lama makin menakutkan. Dia punya statistik, tekanan mental, kesihatan mental. Ini juga adalah sebahagian daripada musibah yang berat. Ini juga bencana, tuan-tuan. Apa kita belajar daripada cerita pemilik dua kebun? Bila lelaki ini tegur, beliau tidak mengendahkan teguran. Beliau kekal dengan cara hidup beliau. Akhirnya Allah timpakan bencana kepada pemilik dua kebun itu. Sekelip mata pada esok pagi, beliau tidur pada malam itu. Tidur nyenyak. Dan sebelum tidur, kita sedia maklum, impiannya adalah esok akan memetik lagi anggur-anggur, tamar-tamar, cabai-cabai, sayur-sayur yang merujuk kepada memetik pendapatan harian. Esok hari nak petik lagi. Langsung dalam fikirannya tidak ada tak aku tunaikan hak orang miskin? Ada tak aku menyebarkan nikmat ini kepada orang-orang yang memerlukan? Tak ada. Kerana materialistik, masa dia tidur, dia tak dengar apa-apa. Ada tak cerita sebelum cerita ni yang depa tidur tak dengar apa-apa? Cerita siapa? Cerita pemuda Al-Kahfi. Allah berkuasa menjadikan tidurmu pemutus daripada dunia. So satu pihak mendapat rahmat, satu pihak mendapat bencana. Tidur mati tak sedar apa berlaku. Pemuda yang beriman lepas tidur, lama kita tidur sehari ni. Seharilah sangat.
Bangun-bangun rupanya 300 tahun mereka tidur. Keluarga tersayang jadi batu nisan. Ya. Anda tertidur dalam 2023 malam ni, tengah duduk ceramah ni tertidur. Bangun-bangun daripada tidur 2323. Zaman apakah itu? Tetapi lelaki ni tertidur. Anda bayangkan bila Allah datangkan husbana minas sama, peti ni logiknya boleh dengar. Tapi dia tak dengar. Tidur. Allah jadikan tidurnya mati. Mujuk Allah tak matikan dia dalam azab tu. Allah datangkan peti daripada langit. Allah datangkan gempa daripada bumi. Pendek kata, kebun yang dia duk bangga musnah sekelip mata. Esok pagi aku tak sabar nak petik pendapatan. Tengok kering kontang. Allah berkuasa untuk menterbalikkan keadaan sekelip mata. Sebab tu yang paling mahal tentang surah Al-Kahfi adalah insya-Allah. Anda tahu apa maksud insya-Allah? Kalau Allah izinkan, maka saya akan dapat apa yang saya nak. Anda tahu tema surah Al-Kahfi dalam satu perkataan, insya-Allah. So janganlah duk type I.A. Itu bukan orang yang menghayati surah Al-Kahfi. Itu orang malas. Kalau type insya-Allah, tulis betul-betul insya-Allah. Kalau tak ditulis bahasa Arab, INSHA Allah. Okey? Sebab apa? Esok belum tentu milikmu. Pemuda Al-Kahfi tertidur, esok mereka tidak menemui zaman mereka. Kawan-kawan yang main futsal dengan dia orang dah tak ada, jadi kubur belaka. Mahal tak mahal, insya-Allah pemuda Al-Kahfi sedang melihat esok yang berbeza daripada esok menurut logik mereka. Sebab Allah berkehendak, insya-Allah Allah berkehendak mereka bangun pada esok, Islam telah menang. Masjid di sana sini. Luar biasa apa yang dilihat oleh pemuda. Lelaki ini, esok saya akan dapat lebih banyak harta. Kosong. Musnah, bukan sekadar kebun, termasuk thamar. Thamar, simpanan investmentnya dalam bank pun hilang. Yang long term pun hilang. Jadi tema surah Al-Kahfi, tuan-tuan, memang esok bukan milik kamu. Hormatilah ya kekuasaan yang mengatasi kamu, Allah, dengan melafazkan insya-Allah. Jadi ciri yang keempat, bencana-bencana yang berlaku ini adalah agar kita bertaubat. Sebab ada banyak hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman, seperti peperangan di sana sini. Kita boleh memilih untuk mengaitkan itu, peperangan itu, dengan hadis Nabi. Tetapi yang lebih penting, bertaubat bila berlaku sesuatu peperangan di mana-mana negara. Sebab lelaki ini bertaubat bila bencana menimpanya. Lelaki ini telah bertaubat. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini adalah ucapan yang para ulama kata, apa telah berlaku kepada kebun saya? Ini sesuatu yang tidak pernah saya duga. Benarlah sahabat saya yang pernah menegur saya. Ucapan saya boleh membawa kemurkaan Tuhan, tapi saya tak dengar semalam. Kawan saya sudah lama berpesan, saya tidak mendengar nasihat daripada beliau, dan hari ini telah berlaku apa yang beliau sebut. Firasat orang mukmin menjadi kenyataan. Ya Allah, ampunkanlah saya tidak mahu lagi berfikiran seperti itu yang menyebabkan kemurkaan kamu. So lelaki ini bertaubat. Kesimpulannya, bila berlaku bencana, kita dibuang pekerjaan, ya, COVID-19 menyebabkan ramai orang hilang pekerjaan, ya, ramai orang terpaksa duduk di rumah, tak tahu nak buat apa. Musibah-musibah ini terjadi, kematian berlaku dengan sangat mudah, ya. Orang kita tidak sangka meninggal dunia dengan virus ini, ya. Kita kena ambil pendekatan untuk ini mungkin teguran daripada Allah. Bila kematian berlaku di merata tempat, saya juga akan menjadi orang seterusnya.
maka sebelum ia terjadi pada saya mesti melafazkan apa yang dilafazkan oleh pemilik dua kebun. Beliau bertaubat akhirnya bila berlaku musibah. Ya, nampak macam mana suratul Kahfi sedang berbicara tentang akan ada banyak bencana, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Sebab pemilik dua kebun dimusnahkan daripada langit dan daripada bumi. Maka ambil sikap beliau. So 4/5 dan akhir sekali tuan-tuan. Yang pertama apa? Sains. Kita berada di zaman itu sekarang. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, kena berani. Yang ketiga, hati-hati dengan syirik khafi. Ya, hati-hati dengan syirik ataupun kufur yang bukan berbentuk penyembahan berhala. Ya, yang keempat, bencana. Yang kelima tuan-tuan, ini yang paling penting, mesej yang paling penting daripada kisah pemilik dua kebun, materialistik. Materialistik ni bukan kaya. Surah Al-Kahfi memang nak kita jadi kaya supaya bila kaya kita boleh menyebarkan, kita boleh menginfakkan harta kepada yang memerlukan. Bukankah itu sifat Zulkarnain? Kalau Zulkarnain miskin, dia takkan ada cerita dalam surah ni. Tetapi materialistik adalah anda melihat sesuatu tetapi tidak nampak Tuhan di sebaliknya. Ini dimaksudkan materialistik. Lelaki ini bila masuk ke kebun, dia menyatakan inilah usaha saya. Saya bangga dengan pencapaian saya akan bahagia dengan pencapaian ini. Dia sedang menyembah asbab, iaitulah usaha gigihnya dan sains pertanian. Lelaki ini menegur beliau, walaula id dakhalta jannatak qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Follow saya 7 kalimah ni. 7 kalimah yang mudah-mudahan menjauhkan kita daripada penyakit materialistik. Okey. Ma syaa Allah. Tak dengar? Follow saya. Masya Allah, la quwwata illa billah. So ada berapa kalimah? 7. Lepas cerita 7 pemuda Al-Kahfi, Allah datangkan 7 kalimah keramat supaya kita dapat imun. Ya, inilah pelitup muka kepada hati kita ni, supaya tidak terkena virus fitnah Dajjal. Bila kita dipuji, bila kita mendapati semuanya mudah, jangan kita lupa yang memudahkan sebenarnya musabbab. Allah yang memudahkan. Jangan nampak yang zahir sahaja, kena nampak di sebalik itu ada yang tidak nampak. Masya Allah, la quwwata illa billah. Maksudnya apa? Pertanian saya jadi bagus kerana Allah yang mengurus dan mengaturnya. Matahari yang bersinar, apa yang disebut fotosintesis, tanah yang gembur, air hujan yang turun, ini semua bukan kerja aku, ini kerja Tuhan. Saya boleh ceramah pada tuan-tuan, sehat Tuhan yang bagi. Kalau tak sehat, saya tak boleh datang. Lidah ini boleh bercakap, Tuhan yang beri. Akhir zaman, manusia mudah tak nampak Tuhan. Dia melihat dunia sebelah mata. Itulah Dajjal. Dia melihat dunia dengan sebelah mata, yang buta adalah mata kanan. Kanan simbolik kepada akhirat, kiri adalah simbolik pada dunia.
Bila buta mata kanan, awak lihat dunia putus daripada akhirat. Awak memuja syurga dunia, awak lupa syurga akhirat. Dan bukan kebetulan Allah sebut pemilik dua kebun guna perkataan jannah. Jannatain. Sebab anda tahu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, saya tutup dengan hadis ini. Alhamdulillah. Jangan marah tuan-tuan yang komen, saya tak sempat baca lagi. Sekejap lagi saya baca kalau ada soalan. Ad-Dajjalu a'warul aini al-yusra. Ini Sahih Muslim 2934. Jufalus sya'ri, Allah nama aku kat sini. Tak. Jufalus sya'ri ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dengar elok. Ingat ya. Dan tolong ingat. Ini antara ciri pemandu berhati-hati. Bila kita baca hadis Nabi, kita kena ingat Nabi sedang menghuraikan Al-Quran. Jangan putuskan hadis daripada Quran. Sebab apa makna hadis? Ucapan Nabi menghuraikan Al-Quran. Al-Quran dihuraikan dalam dua bentuk, amalan, perkataan atau persetujuan. So lebih banyak Al-Quran ditafsirkan, dihuraikan Nabi dalam bentuk perbuatan. Akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Tetapi ada juga berbentuk ucapan. Jadi bila anda faham hadis ni, saya akan bacakan terjemahannya. Anda beritahu saya, agaknya Nabi tengah huraikan ayat mana dalam surah Al-Kahfi kalau bukan cerita pemilik dua kebun. Yang Allah kurniakan kepada pemilik dua kebun ini, Allah guna kalimah jannah. Dan jangan lupa, cerita pemilik dua jannah selepas ayat mengenai jannah pada ayat 30 dan 31. Cerita pemilik dua kebun ayat 32. Ulaika lahum jannatu adan. Itu ayat 31. Habis cerita tentang jannat di syurga, tiba-tiba cerita jannah di dunia. Dan orang tu tenggelam dengan jannah di dunia. Mari kita lihat hadis ini. Dajjal itu cacat mata belah kiri. Ini wajah sebenar Dajjal. Cacat rupanya. Belah kiri. So physical, ia memang cacat. Spiritually juga menunjukkan agendanya. Mencacatkan bahagian. Hadis ini cacat belah kiri. Ada hadis cacat belah kanan. Macam mana kita mendamaikan antara dua hadis itu, kita bincang kemudian. Tetapi yang di sini, cacat mata belah yusra, belah kiri. Kerinting rambutnya, bersamanya syurga dan neraka. Okay, bab mata ni, sebab ada hadis buta mata belah kanan, ada hadis yang ni mata belah kiri. Macam mana kita mengharmonikan hadis ini? Apa maksud yang Nabi nak? Kita nak fokus kali ini adalah Dajjal akan bawa syurga dan neraka. Ma'ahu jannatun wa narun. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Nerakanya adalah syurga. Syurganya adalah neraka. Apa maksud Nabi? Bila dia bawa syurga, awak jangan masuk. Ia adalah neraka di akhirat. Kesimpulannya, Nabi menggunakan bahasa menunjukkan akan ada orang sukakan jannah hanya di dunia, sedangkan ia adalah ciptaan daripada fitnah Dajjal, dan jannah itu membawanya kepada neraka di akhirat. Tuan-tuan, itu 5 perkara yang saya harap boleh kita kaitkan dengan diri kita, insya-Allah. Saya berhenti di sini dahulu. Ada ruang 5, 6, 7 minit.
Saya tak tahu flow seterusnya, saya kembalikan kepada moderator, mungkin boleh membacakan soalan kalau ada. Berapa orang yang menyertai kita ya Ustaz? Subhanallah, ya Allah ya Tuhan. Tak pernah berlaku dalam hidup saya ceramah online macam ni. 2000 lebih. Hanya di KMP tuan-tuan. Hanya di KMP. Subhanallah. Ya. Boleh? Boleh, kalau ada soalan silakan. Saya kerana 2000 ni saya tak tahulah nak cakap macam mana. Tak boleh nak sebut nama seorang-seorang lah. Pukul 2 pagi pun tak selesai lagi kalau nak ucap terima kasih pada semua. So ini hutang saya, hutang saya di masa depan. Ada hadis Dajjal buta mata kiri, ada hadis Dajjal buta mata kanan. Macam mana tu? Memang buta dua-dua ke? Okay, so nanti kita hutang, kita bawa ke seminar satu hari nanti, insya-Allah. Ini daripada Indonesia, Abdullah Al-Mustafa. Terima kasih Ustaz. Ajak. Naik balik. Penyakit hati berupa cinta dunia dan takut mati menjangkiti ramai orang Islam di akhir zaman. Bagaimana cara mengubati penyakit itu menurut surah Al-Kahfi? Jadi untuk malam ni, dengan cerita pemilik dua kebun, ya, sekurang-kurangnya kita telah belajar satu penyakit hati berbahaya, iaitulah sombong, ya, dan merasakan kita pemilik kepada kelebihan itu. Maka terapi dan rawatan kepada penyakit ini adalah pesanan sahabat pemilik dua kebun yang saya sangat sarankan anda untuk menghafal, ya, bukan hanya 7 kalimah tadi tetapi juga ayat 37. Bila orang puji kita, baca ayat ni dalam hati kita. Bila orang agungkan kita, pergi mana-mana roncum tangan kita. Jadi saya akan bacakan, ya, bila habis ceramah orang ambil autograf pun. Dalam kereta nak pandu balik tu, sya'ari akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Sya'ari, engkau kufur kepada yang menciptakan kau daripada tanah. So ayat itu memang sentap, memang sentap. Tetapi dia bagus untuk khasiat kerohanian kita. Dia bagus untuk kesufian kita. Dia bagus untuk jaga hati kamu. Sebab ramai terpedaya dengan puji-pujian dan sambutan di sana sini. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Ustaz, silakan. Hello. Okey, baik. Yang ni soalan daripada peserta kita juga yang kita kumpulkan. Okey, jadi soalannya yang pertama, apa persediaan diri yang utama untuk menghadapi akhir zaman? Ada berapa soalan Ustaz? Oh ya, ada banyak Ustaz. Tapi yang malam ni kita akan pilih dua saja. Saya minta maaf, saya mampu menjawab dalam kapasiti masa saya bermula. So, saya mula berapa tadi? Berapa? 8 suku ke 817? 817. So itu hutang saya lah. Saya kena bertahan di sini hingga 10-17 sebab saya kena bergegas ke tempat lain kejap lagi. Tapi saya kena tunaikan amanah ini. So soalan yang pertama, apa dah soalan pertama? Apa persediaan diri yang utama untuk hadapi akhir zaman? Persediaan yang pertama soalannya kan? Yang utama. Yang utama mesti tengok kisah yang pertama. So bukan malam ni lah jawapannya. So bila soalan apakah persiapan yang utama, maka kita kena tengok kisah yang pertama, kerana yang pertama yang utama. Tetapi tuan-tuan jangan salah faham. Jangan kita anggap bila ada yang pertama itu yang utama, yang lain-lain bukan utama. No. Cumanya ada setengah orang dia tak boleh baca sampai habis surah Al-Kahfi. Ada orang dia boleh dengar lecture 1 jam, ada orang boleh dengar lecture macam kat TikTok 3 minit, lepas tu dia kena belah tempat lain, dia scroll tempat lain. So kadang-kadang dia akan jadi utama pada audience yang memang sibuk. Jadi kita kena beritahu dia yang utama ada dalam cerita pemuda Al-Kahfi.
Bahkan nama surah Allah Ta'ala beri kerana cerita yang pertama yang merupakan cerita utama. Jadi kalau anda tanya saya, apakah persiapan yang lebih utama? Persiapan yang paling utama adalah persiapan akidah, iaitulah mengenali Tuhanmu yang sebenar, mengkaji tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, cuba faham Tuhanmu daripada ayat-ayatnya sendiri, seperti memahami surah Al-Ikhlas. Sebab Dajjal akan datang, memanglah seorang manusia, tetapi akan melakonkan dirinya sebagai Tuhan, kerana dia boleh membawa turun hujan di tempat tanah yang kering kontang, dan dia akan memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan. Dan tidak sedikit yang terpedaya beliau sebagai Tuhan, sebab yang terpedaya tidak kenal Tuhan yang sebenar. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jadi kita hurai lebih sedikit insya-Allah pada mengenali apa makna Tuhan yang sebenar. Ini yang paling asas ya dalam kita membina pertahanan. Kegagalan mengenal Tuhan yang sebenar akan menyebabkan kamu mempertuhankan diri kamu sendiri. Saya ulang, kegagalan mengenal Tuhan yang sebenar akan menyebabkan kamu mempertuhankan diri kamu sendiri tanpa kamu sedari. Na'udzubillah. Soalan kedua Ustaz? Baik, insya-Allah. Jawapan yang sangat mantap Kalau nak jawapan yang lebih detail, kena join seminar kita yang akan datang insya-Allah. Baik, soalan yang terakhir insya-Allah. Terakhir dah. Alhamdulillah. Adakah memadai menghafal surah Al-Kahfi saja, atau kita perlu faham dan tadabbur surah ini untuk kita elakkan daripada fitnah Dajjal? Sekali lagi Ustaz. Adakah memadai kita hafal surah Al-Kahfi, atau perlu kita memahami dan tadabbur surah ini untuk elakkan daripada fitnah Dajjal? Soalannya pilih antara dua, hafal atau faham. Betul. Jawapannya sebaiknya ada dua lah. Tapi saya pun tak hafal surah Al-Kahfi. Saya pun belum mampu menghafal surah Al-Kahfi. Pandangan saya yang lebih utama adalah memahami. Kerana bila Nabi kata man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ati, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Membaca, kita membaca orang Melayu, Nabi para sahabat membaca orang Arab. Cuba faham, siapa yang membaca yang terus faham, kita atau para sahabat? Maka bila Nabi kata barang siapa membaca, Nabi bercakap dengan para sahabat yang membaca automatically faham, sebab mereka bangsa Arab. So membaca yang dimaksudkan Nabi SAW mudah-mudahan adalah bukan membaca sahaja, tetapi berusaha memahami. Oleh itu tuan-tuan, ya, cubalah sedaya upaya untuk menghafal 10 ayat pertama. Hafal ada kepentingan, dan kita tak mampu pada seluruh Al-Quran, surah Al-Kahfi. So fokuskan hafal pada 10 ayat pertama, tetapi memahami keseluruhan surah Al-Kahfi. Benda yang disebut sebagai dasar utama, hafal. Itulah 10 ayat pertama. Benda yang disebut huraian kepada dasar, itu faham. 10 ayat pertama huraiannya 4 cerita. 10 ayat pertama huraiannya adalah 100 ayat selepas 10 ayat pertama. Kalau namanya huraian, cuba faham. InsyaAllah kita akan berjalan di akhir zaman dengan tenang dan kita tahu apa keutamaan. Mudah-mudahan saya dapat memberikan jawapan yang membantulah, ya, insya-Allah. Ustaz. Terima kasih. Baik,
Jadi dengan soalan yang terakhir itu, maka kita belum berakhir sebenarnya. Jadi kita nak ada sedikit pemberitahuan, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Syahari di atas kesudian untuk berkongsi sedikit 1/4 daripada 4 kisah yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Dan saya rasa penerangan Ustaz sangat-sangat padat, mampat, dan saya harapkan walaupun kita tak dapat ke semua poin-poin yang Ustaz sebutkan, sekurang-kurangnya ada poin-poin yang kita boleh ambil dan kita terapkan dalam kehidupan diri kita, insya-Allah. Dan untuk makluman anda semua, kita punya program bukan sampai sini sahaja, insya-Allah. Untuk next seminar, kami akan teruskan dengan satu seminar yang lebih detail, yang lebih mendalam, yang kita akan buat pada hari Ahad 18 Jun bermula jam 9 pagi hingga 5 petang, iaitu kita akan bawakan kepada anda persiapan dunia akhir zaman. Dan sebenarnya saya baca juga banyak persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan. Ramai yang bertanya, Ustaz, apa persiapan kita akhir zaman, apa yang kita kena buat, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menghadapi betul-betul akhir zaman nanti. Jadi perkara-perkara itu, soalan-soalan anda akan kami rungkaikan, kita akan jawab, akan Ustaz jawab dalam program seminar kita, iaitu persiapan dunia akhir zaman pada hari Ahad 16 Jun bermula jam 9 pagi hingga 5 petang, insya-Allah. 18 Jun. Okey, 18 Jun. Minta maaf. Baik. Dan untuk makluman anda semua, okey, kita buka seminar ni kepada semua siapa-siapa yang berminat.